Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Doa saya agar anda sentiasa sehat walafiat. Apa khabar saudara Zack Zul? Waalaikumsalam. Saudara Zamari LC hadir saban malam menemani saya untuk memberi pencerahan yang tak sebegitunya. Saudara. Begitu juga dengan saudara Alan Haji Din. Apa khabar Alan? Orang Kelang. Saudara Oping Temu. Saudara Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabar aku? Orang Sungai Petani. Saudara Syukur Jamil. Saudara Alif Yamim. Khabare. Waras. Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din. Apa khabar saudara dari Kemayan? Saudara Syah Ibrahim. Saudara Mat Zaman, Mat Salim. Begitu juga dengan Paipon, Alif Yamin. Saudara Sabarudin Din, saudara lawa gambar kucing tu. Saudara Muhammad Johari, saudara Puan Hasnah Jaafar, Yus Ai, apa khabar Yus? Saudara Azam, saudara Strawberry Ray, Wan M. Bakri, salam perjuangan. Saudara Asri Yusof, saudara Acik Warisan, saudara Syarifah Paip, Puan Syarifah Hapipah. Itu juga dengan Nur Muhammad, saudara Marabiah Abdullah, saudara Kamal Zaman, terima kasih saudara Paipon, saudara Sali Ahmad, saudara Muhammad Asri DR, saudara Acik Warisan, selamat sejahtera, Abu Nem, Puan Umi Kalsum, apa khabar? Saudara Syah Hashim Alias daripada Melaka, apa khabar orang Melaka? Terima kasih ku, saudara Muhammad Najib, saudara Mustafa Ilyas, saudara Zainuddin Ismail, saudara Fakri Sani, Ramli Karim, apa khabar orang Keluang? Saudara Muhammad Yusuf, minta maaf lah orang Keluang, saya tak dapat hadir. Sebab masih lagi kesibukan. InsyaAllah besok saya nak ke Al-Star. Ya, saudara Muhammad Fadil, Mak Saleh, saudara Pok Cham, saudara Maka Ahmad. InsyaAllah besok saya ke Al-Star. Nak jumpa dengan Ustaz Husham. Boleh kita live dengan dia ya. Kerana saya harus menghadiri majlis perkahwinan anak saudara saya, saudara Syari Wabi Tuah, saudara Syari Mat Saleh, saudara Mat Rami, saudara Mat Zaki, saudara Hazrul Aidi, saudara Kamil Azad. Ini ditemukan di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Lebih-lebih lagi di Instagram, kerana jika berlaku sesuatu, maka bolehlah berpindah kepada Instagram. InsyaAllah saudara. Saudara Mat Sepana, warga Cita Damai, tetap terbaik. Terima kasih. Saudara Abu Nems, saudara Puan Nurizan, Afif, Aziz Izam, saudara Rosi Yunus, saudara Badrul Hisham. Baik saudara, saya mohon maaf kerana tak dapat menyantuni satu persatu semua teman-teman kita yang hadir malam ini. Datangnya pun laju, saudara Syuib, saudara Zul FZ, saudara Mas Mali, saudara Kamil Azad. Baik saudara, saya perlu memberi pencerahan apa yang dapatan saya hari ini, kedudukan negara kita saudara. Hari ini saudara adalah hari Khamis. Jangan lupa saudara, hari ini malam Jumaat, malam seribu rahmat. Berdoalah agar Allah SWT menyempurnakan dan memakbulkan doa-doa dan harapan kita supaya negara kita sentiasa aman bahagia, setara sihat walafiat sama satu keluarga. Ya, saudara Razali Stapa, saudara Zaini Castello, saudara Zainuddin Mat, saudara Azhari Tuk Kaya dan Ibrahim Cik Muda. Saudara, hari ini tanggal 28 Julai, iaitu hari yang ke-859. Ya, saudara Muhammad Noh Baba. COVID masih lagi belum reda lah. Kerana semalam mengikut laporan daripada sahabat kita, saudara Rio dan saudara Jamil Idris, jumlah jangkitan masih lagi berlegar pada angka 4,000 ke atas. Sehari sebelum itu, kemarin itu 4,759. Tapi semalam 4,503. Jumlah jangkitan keseluruhan COVID-19 sudah pun menjangkau 4,664,213 warga kita saudara. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan berjaya menyembuhkan mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah sejumlah 4,581,365 orang. Jumlah kematian semalam adalah 10 orang. Sebab itu saya katakan saudara, pastikan anda menjaga kebersihan diri, kalau boleh melakukan penjarakan sosial, kalau keluar rumah, balik ke rumah tu bersihkanlah diri anda ya, saudara Rosli Rahim.
salam pencerahan kerana pendawaan terpilih yang mereka lakukan kini sedikit sedikit dengan sendirinya telah terbongkar. Terbongkarlah kemunafikan mereka. Terima kasih Saudara Rasli Ibrahim. Saya masih lagi dalam pencerahan Saudara Mat Piah, mentor Saudara Kamarul Nagori dan Kamu Zaman Muhammad Sharif. Jadi dengan 10 jangkitan kematian itu semalam, dapatan saya daripada kiriman Saudara Rio dan Saudara Jamil Idris, terdapat peningkatan jangkitan di 11 buah negeri, saudara. Susutnya cuma di 5 buah negeri. Kedah meningkat 159, Seriau juga besok nak ke Kedah. Di Selangor juga meningkat kepada 1,706. Di wilayah Persekutuan nampaknya susut sedikit daripada 1,840 kepada 989. Sabah terus meningkat kepada 238. Perak naik lagi 306 peningkatannya. Negeri Sembilan juga naik pada 173. Pulau Pinang terus tak cerai. Peningkatan 265. Melaka juga naik ni. Daripada 103 kepada 171. Johor turut naik daripada 74 kepada 120. Dan Putrajaya. Putrajaya kemarin cuma 59. Tapi semalam ada 100 jangkitan. Jadi saudara, berusahalah kita sedaya mungkin untuk memutuskan jaringan virus corona ini. Apa khabar saudara Coca-Cola Moh? Aku dah share, like. Sebut nama aku tu. Memang kalau sempat Coca-Cola Moh, saya akan cuba. Saudara Razali Samad. Selamat malam. Saudara Kamu Zaman, saudara Osman Abdullah, saudara Mac Komo. Ini di Instagram. Saudara Ujang MN dari Temeloh. Saudara, baik saudara, usai pencerahan tentang kedudukan COVID-19, biasalah saudara, kita masuk e-commerce. Berniagalah saudara. Dan jika anda punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Ya, Puan Norma, Al-Azhar ini dia memasarkan haruman Setangi Bakur dan juga haruman parfum dari tanah Arab. Sedap baunya. Saya pakai Amir Al-Khud. Dan juga Azhar memasarkan gula O untuk teman-teman yang nak jaga kesihatan. Ya, Saudara Mat Zulkifli, Saudara Rahmat Abu. Samping itu, jangan lupa Siti Farehah. Kalau tak dapat menghubungi Al-Azhar, terima kasih Saudara LS Service Absorber. Yang penting share katanya. Betul. Anda boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah. Harga lama walaupun barang terus meningkat. Cuma produksinya agak tergendala kerana kadang-kadang tak cukup bekalan minyak dan tak cukup bekalan daging. Jadi kena lewatlah sikit. Sebab itu saya katakan saudara harus menempah lebih awal. Berilah masa 3-4 hari ya saudara. Bagi teman-teman di sekitar Lembah Kelang, jangan lupa Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang manis, segar, grade AAA, harga lebih murah daripada harga pasar. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Rosining Kurungot, apa khabar? Saudara Jimmy Tan. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Sedap, rangup, manis dan pedas. Hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara. Itulah saja e-commerce kita hari ini. Terima kasih kerana anda sudi meluangkan waktu seketika. Ya, Saudara Roslan Arifin, Joka Karim, dari Melaka, ya, Saudara Roslan Arifin. Baik, kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, Rasulullah SAW pernah memberitahu para sahabatnya ketika mereka diuji dengan dugaan. Jadi, sabda baginda, sekiranya kamu tahu apa yang Allah sediakan di akhirat nanti, di sebalik kesusahan yang kamu tanggung di dunia ini, pasti kamu tidak akan meminta untuk dipulihkan daripada keadaan ini. Dan pasti kamu tidak akan meminta untuk hidup senang. Itu sabda junjungan. Kerana nilai terpenting dalam nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ialah manusia perlu bersangka baik terhadap apa yang Allah SWT takdirkan untuknya. Ujian dan dugaan yang menimpa bukan datang semata-mata bagi memberatkan bahu yang memikul. Namun, ia datang sebagai satu peluang
bagi menguji diri seseorang. Andai ujian itu berjaya dihadapi, saudara, maka dapatlah ia mengangkat martabat seseorang untuk berada lebih tinggi di sisi Allah SWT. Oleh itu, saudara, bersyukurlah atas ujian yang ditimpakan kepada kita. Ini bermakna Allah SWT sedang menguji dan melihat kesabaran kita. Oleh itu, saudara, kuatkan hati kita. Buktikan kepada Allah SWT bahawa kita adalah seorang hamba yang redha dan kita hebat menghadapi dugaan. Baginda Rasulullah SAW sentiasa mendidik para sahabatnya yang melihat masalah yang menimpa mereka bukan sekadar masalah semata-mata. Ia perlu dilihat secara positif dan dipandang dengan pandangan mata yang penuh berhikmah. Apa yang ingin ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya adalah carilah ruang bagi meningkatkan potensi diri meskipun sedang diuji dan berada dalam keadaan penuh kepayahan dan kesukaran. Kita redha bila diuji, kita bersyukur bila mendapat nikmat daripada Allah SWT. Jangan lupa itu, saudara. Itulah naluri kehidupan kita hari ini sebagai dapat dijadikan sebagai tauladan ataupun panduan kehidupan kita, saudara. So, Puan Fazilah Abdul, saudara Long Long di Instagram. Jangan lupa Instagram, like, share dan subscribe. Saya bila tengok naik like, share tu, semangatlah sikit. Kedak sejuk rasanya. Maklumlah suasana sejuk. Apa khabar saudara Taram Shah Saleh dari Muar. Beliau berkirim salam untuk teman-teman. Saudara Adata Atun, Bob Rizal Edwardian. Saudara, baik, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, setiap yang mengenali dirinya pasti sibuk untuk memperbaikinya tanpa menghiraukan aib orang lain. Dan bagi mereka yang mengenali Rabbnya, nescaya ia akan lebih sibuk untuk beribadah dan tidak lagi memperdulikan tentang nafsunya. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman Mutiara Kata yang begitu berarti untuk menjadi pedoman kehidupan kita. Ya, saudara Ismailis, itu juga dengan saudara Remy, Narmi, Manman, Mutalib Maknun. Terima kasih. Syirun Basirun, Faizal Majid. Apa khabar saudara? Moga anda semua sihat walafiat. Kita harus sering ingat mengingati. Sebagaimana yang selalu saya ingatkan kepada pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kekhawatiran kita, kalau berbelanja wang negara tanpa had, negara akan muflis. Okey, saudara? Tajuk bicara kita malam ini adalah bayangan pilihan raya kian jelas. Sabar dulu, saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Barulah kita berbicara tentang bayangan pilihan raya. Saudara, kata Pak Nazil, sekadar rezeki pengat keladi, itu yang ada berbuka puasa. Hasad dengki kian menjadi sebagai petanda runtuhnya bangsa. Pak Nazil sentiasa mengingatkan kita supaya jangan kita menyimpan hasad dengki kerana ini boleh meruntuhkan bangsa kita, saudara. Tambah Pak Nazil lagi, Kak Midah menyiang senangin, dimasak kari, melemak geti. Pemimpin mudah bertukar angin, sanggup mengingkari keputusan parti. Tadi kita pula dah mendengar bagaimana anti lembak parti dan sebagainya. Tapi Pak Nazil sentiasa mengingatkan supaya pemimpin jangan mudah bertukar angin untuk mengingkari keputusan parti. Terima kasih Pak Nazil saban hari menghantar kiriman dan menjelaskan apa yang beliau maksudkan dengan geti. Geti itulah pucuk turi. Selalunya orang masak-masak lemak, saudara. Baik, saudara. Usai kita pantun Pak Nazil, sikit saja saudara, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Kerana Gedung Ilmu ini kita akan berusaha untuk membedah pemikiran tokoh pemikir bangsa kita, Allahyarham Zakbar. Kerana Allahyarham Zakbar adalah merupakan tokoh pemikiran Melayu abad 20. Kerana yang saya baca adalah daripada buku yang kiriman Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Terima kasih Tan Sri. Sebab saya melihat bahawa melalui buku berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri itu, Allahyarham Zakbar menyatakan, dalam meneruskan perjuangan hidup ini, tidaklah pula menjadi sifat kekurangan jika kita minta panduan dan nasihat dari orang lain yang lebih akalnya dan bijak fikirannya. Artinya kalau nak mendapatkan akal fikiran boleh, panduan petua boleh, tapi bukan bergantung kepada orang. Kena segala-galanya harus kita lakukan sendiri.
Walaupun siapa pun dia, sama ada asalnya dia dan dipercayai ia sentiasa benar dan jujur, serta berilmu dengan setulus ikhlas menuturkan ilmu kepada kita, pastinya orang itu dapat memberikan kepada kita akal buah fikiran yang berguna, tapi bukan dijadikan tempat untuk kita bergantung hidup, saudara. Jadi dalam persoalan ini ada bezanya antara menuntut ilmu dengan mengharapkan mereka memberikan kebijaksanaan kepada kita dan bergantung harap serta bergantung hidup tanpa kita melakukan sebarang usaha. Ya, sehingga diingatkan, usaha dan pelaksanaan setiap akal dimiliki dan diperolehi harus dijadikan sebagai unjuran untuk merubah kehidupan asal yang dituntut. Itu adalah ilmu yang baik dan berfaedah. Saudara, kita sambung lagi malam besok pemikiran Allahyarham Za'ba. Saudara, dalam keadaan begini, saya harus mengingatkan anda juga, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas barang, kiriman, coretan maupun suntingan anda. Ya? Kerana saya tak mampu untuk menilai ataupun memantau kesemua tulisan dan juga suntingan anda. Ingat, ini pencerahan politik yang saya lakukan semata-mata berhasrat sekadar untuk memberi informasi kepada warga agar kita sentiasa berinformasi. Apabila saya memberi pencerahan, paksinya adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Andainya saudara tidak bersetuju, mau mengutarakan hujah saudara, silakan, tak ada masalah. Tapi saya memohon kepada anda supaya gunakanlah bahasa yang harmonis. Ingat saudara, kita warga cinta damai yang sentiasa menyantuni setiap masalah dengan harmonis. Dan prinsip kita, we must agree to disagree. Ataupun kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Wah, marah pula orang rumah ni, pumpang-pumpang ada. Baik, saudara. Hari ini keadaan cuaca sejuk sedikit. Sikit sejuk. Walaupun awal panas, tapi petang-petang dia hujan. Bagaimanapun, saya sering mengingatkan teman-teman, Saudara Manpo, Saudara Awaludin, Puan Nurzilah, Yahya, apabila cuaca sejuk, virus corona mudah merebak. Jadi berhati-hati saudara Rul Shah, saudara Badrul Zaman. Kerana dalam suasana begini, saya harapkan anda sentiasa berhati-hati. Kalau tiada keperluan, tak payahlah keluar rumah, saudara. Ingat, saudara, sejuk-sejuk begini, boleh mudah sesama, tambah-tambah lagi usia-usia kita yang warga emas. Baik, saudara. Alright. Kita masuk segmen apa yang saya dapat. Sesuatu yang agak memeranjatkan saya, saudara, apabila TV3 semalam melaporkan bagaimana Felda membayar sejumlah 331 juta ringgit untuk kos pembelian sebuah hotel di Park City Grand Plaza Kensington Hotel di London, saudara. Ya. Jadi agak menghairankan bagaimana pula Felda membayar harga 331 juta. Sedangkan harga pasaran ini hartanah tersebut adalah bernilainya hanyalah 128 juta. Jadi semua orang tahu saat ini Felda menghadapi masalah kewangan. Sejak FGV, the Global Venture ni, the Felda Global Venture ini diwujudkan. Jadi seharusnya pimpinan Felda harus memberi penjelasan. Apakah ini cerita lama, apakah ini cerita baru, bagaimana dengan properti ataupun hartanah tersebut, sudahkah dilupuskan dan sebagainya. Saudara. Kita menuntut supaya pimpinan FGV segeralah memberi penjelasan supaya warga Felda tidak terasa seolah-olah mereka dipermainkan. Saudara. Dan saya juga mendapat kiriman. Ada teman mengatakan, saya tak tahu tapi tak buh nama. Sebab dia mengatakan punca ataupun penyebab kepada ringgit jatuh merudum kerana M2. Saya tak tahu apa dimaksudkan M2. Yang merupakan adalah petunjuk tentang berapa banyak mata wang negara kita di pasaran dalam ekonomi makro. Jadi, kerana penawaran wang di pasaran merujuk kepada jumlah mata wang yang dipegang di pasaran secara keseluruhan yang merangkumi peredaran mata wang di pasaran dan simpanan. Jadi, dia ada kiriman rajahnya. Kalau dilihat daripada rajah itu, pada Julai 2021, wang di pasaran kita adalah 2.08 triliun. Tapi pada Mei 2022, ia telah meningkat kepada 2.22 triliun. Jadi, meningkat kepada 140 bilion.
Jadi jika ini berlaku disebabkan kemasukan wang baru ataupun yang dicetak, kerana maka tentulah pasaran nilai mata wang kita akan susut. Jika benar ada berlakunya cetakan mata wang untuk menampung perbelanjaan, maka untuk melihat nilai mata wang kita meningkat agak sukar. Jadi kita haraplah agar Bank Negara dapat mengeluarkan kenyataan sejauh mana apa yang disebutkan itu, yang disiarkan dalam media sosial ini benar atau tidak. Perlu memberi penjelasan sebab kita pun runsing juga secara melihat kedudukan ekonomi negara kita. Itu bab ekonomi, ada sedikit tentang kewangan, Felda, Bank Negara dan sebagainya. Saya perlu memberi pencerahan. Lain tak ada, saudara. Dan cuma hari ini saya amat sedih. Saya sedih bila melihat kiriman video. Dan video itu juga diviralkan dalam media sosial. Di mana menggambarkan anak-anak kecil yang mau ke sekolah, mereka terpaksa menyeberangi sungai dengan menggunakan jambatan besi, iaitu besi bulat tu. 2 atau 3 tu disusun seolah sebagai jambatan, dan anak ini berpaut pada palang-palang besi waktu melintasi sungai. Ini video sebut memaparkan jambatan tersebut hanyalah berupa besi bulat. Kanak-kanak ini terpaksa meredah suasana yang agak berbahaya di kampung Mat Siam, Keningau, Sabah. Jadi ahli-ahli parlimen yang berada di situ, pimpinan negeri perlu melihat, usahalah untuk memberi keselesaan pada rakyat. Bukan sekadar mereka duduk di kerusi empuk. Lihatlah apa yang dialami oleh rakyat untuk mereka menuntut ilmu anak-anak kecil. Bagaimana kalau tergelincir, maka jatuhlah anak itu nanti daripada jambatan besi. Ini bukan jambatan besi yang rata, saudara. Yang bulat-bulat, sihan saya tengok. Dia berpaut berjalan. Aduh, hai. Walaupun sungai itu tak besar, tapi itulah mungkin hanya jalan yang mereka ada. Jadi pada wakil rakyat Keningau, tengoklah keadaan ini, iaitu di kampung Mat Siam. Satu lagi, saudara, demi untuk mengejar impian, ini tentang anak-anak kita yang pergi ke sekolah. Mereka terpaksa berjalan kaki selama 3 jam. Ada yang berjalan kaki seorang diri, saudara, meredah jalan tu. Demi sebuah impian seorang murid yang dikenal sebagai Adik Ayun. Dia terpaksalah berjalan kaki selama 3 jam seorang diri dengan mengalas beg yang berisi buku teks dan beberapa keperluan lain dari Terian ke Sugut untuk urusan persekolahan. Jadi Adik Ayun Mansun berumur 13 tahun. Beliau merupakan anak keempat daripada 7 beradik, berasal dari pedalaman kampung Terian Penampang. Ibu Ayun tak bekerja. Ayah Ayun baru saja dapat kerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah sekolah rendah. Sebelum ini mereka bekerja sebagai petani. Jadi aktivis kemasyarakatan Andrian Eddy yang bertemu dengan pelajar tersebut berusaha untuk memberi sumbangan berupa keperluan barangan persekolahan. Kita harapkan semoga adik Adrian ini dimurahkan rezeki dan tabah. Kesian saudara, terpaksa 3 jam jalan kaki. Dalam ini mengingatkan zaman saya waktu persekolahan dulu. Saya juga pernah mengalami suasana begitu, tapi tidaklah berjalan kaki. Untuk ke sekolah, saya terpaksa mengayuh basikal. Saudara, kayuh basikal 24 km. Sehari, pergi, balik pun 24 km. Jadi apabila apa yang dialami oleh Adik Ayun ni, di kampung Terian, di Penampang, itu saya dapat merasai. Dan beliau berjalan kaki 3 jam, saudara. Aduh, kita warga merdeka. Negara yang kaya raya, negara yang makmur. Takkan tak dapat menyediakan kenderaan ataupun wakil rakyat belilah basikal ke? Saudara, saya tak tahulah, saya sedih. Saya sebenarnya sedih melihat penderitaan rakyat. Pemimpin senang lenang. Saudara Seli-Seli, ibu saya dulu sekolah naik sampan di kampung Perak. Ya betul. Di Sungai Perak ada yang naik sampan. Itu zaman waktu pasca kemerdekaan. Dah 60 tahun dah merdeka. Cukup-cukuplah kita menjerut kehidupan rakyat untuk hidup susah. Anak-anak ni mereka nak menerima ilmu. Saya sedih lah. Kalau PH tak buat jambatan 22 bulan ni. Tak tahulah saya. Apa keadaan mereka. Apalah susahnya buat jambatan yang elok sedikit. Mungkin bawah tu ada sungai tu ada buaya pula. Kalau jatuh macam mana?
Kemudian yang terpaksa jalan kaki. Ini ramai lagi. Sebab itu saya kata kalau teman-teman ada mempunyai maklumat, sila hantar pada saya. Lepas tu kalau boleh sebutkan nama wakil rakyat kawasan itu. Kita balunlah wakil rakyat tu. Walaupun orang kata dosa kita memfitnah. Ini bukan soal fitnah, saudara. Ini soal kehidupan rakyat. Yang kita mahukan rakyat sentiasa dipelihara. Kita dah melantik wakil rakyat untuk mereka berada di parlimen atau melaksanakan tugas menyantuni masalah rakyat. Saya tidak akan terhenti. Saya tidak akan berhenti untuk menyantuni masalah rakyat. Kerana bagi saya, rakyat tidak pernah berdosa dengan pemimpin. Tapi pemimpinlah banyak berdosa dengan rakyat. Kerana mereka lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Hari ini saya tengok semalam dan hari ini. Apabila perbahasan tentang rang undang-undang anti lompat parti. Amat menjengkelkan, saudara. Menyampah pun ada. Geram pun ada bila tengok. Sepanjang perbahasan Dewan Rakyat sejak semalam. Macam-macam lah keluar. Dan kadang-kadang ada pula kata-kata kesat. Yang saya lihat tidak memoral. Tidak bermoral. Ada kata-kata yang melompat di kalangan orang politik disifatkan sebagai pemain yang mewarnai opera di rumah pelacuran. Takkan itu gelarannya. Jadi sebab itu, kepada teman-teman, wakil rakyat, ahli parlimen, berhentilah dengan tindakan sekut. Kerana saya tak maulah. Kalau boleh kita tak mau dengar perkataan Sunda, pelacuran, pelacur politik dan sebagainya. Sudah-sudahlah. Kita warga cita damai. Menggunakan bahasa yang cukup harmonis. Sebab sekarang ni isunya isu tebuk atap. Langgar manifesto. Tak laksana manifesto. Dan jadi akhirnya rakyat semakin jengkel. Dan kita meluat. Tengok perangai perbahasan di parlimen. Saya tengok agak-agak ahli parlimen yang berbahasa baik, ahli parlimen Rompin, Saudara Hassan Arifin. Datuk Hassan Arifin nampak gayanya cara beliau berbahas, itulah bahasa perbahasan yang harus digunakan sebagai statement ataupun sebagai pemimpin yang ada jati diri, yang ada bahasa nilai bahasanya. Bukan sembrono, bercakap ikut suka mulut saja. Hati nak sebut pelacur, sebut pelacur. Hati nak sebut rumah persendalan, sebut rumah persendalan. Ini parlimen. Saya haraplah dalam persidangan parlimen, mungkin minggu depan ada lagi kot rasanya. Hari Senin ni mungkin ada lagi. Ada lagi ada beberapa isu yang perlu dibahaskan. Mungkin sebelum parlimen dibubarkan. Ya, saudara, saya haraplah parlimen benar-benar dijadikan tempat agar setiap wakil rakyat mereka membahaskan masalah rakyat. Saya tengok hari ini ramailah teman-teman dalam media sosial, media arus perdana juga menyatakan bahawa keputusan rang undang-undang anti lompat parti yang dibentangkan ini menyangkut soal perlembagaan negara akhirnya diluluskan secara sebulat suara. Betul, saudara. Tapi ini bukanlah kali pertama. Ini merupakan kali kedua. Dulu pun pernah kita membuat perubahan dalam parlimen dan apabila dilakukan pungutan suara, sebulat suara. Iaitu apabila kita menetapkan tentang pengujutan Malaysia. Itu di bawah artikel 163 tak silap saya. Dan memang hari ini adalah catatan sejarah. Daripada 209 ahli parlimen yang hadir dalam proses pengundian rang undang-undang pindaan nombor 3. Iaitu mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti. Dan kesemua mereka menyokong usul tersebut. Itu diumumkan oleh Speaker Tan Sri Azhar Harun. Dan katanya seramai 11 orang tidak hadir. Lain 209 semua hadir, semua menyokong. Pada pukul 4.55 petang, saudara. Ini membuatkan cuma beza pada angka parlimen kali ini, saudara, bila kita membentangkan rang undang-undang anti parti ini, dulu masa kita mewujudkan Perjanjian Malaysia 63 ataupun MA 63. Cuma bezanya angka lah kerana waktu itu parlimen hadir hari ini 209. Sedangkan pada tahun 63 rasanya, MA 63 itu kehadiran untuk bacaan kali pertama, kedua dan ketiga adalah 199 orang. Banyak orang bertanya dengan saya, siapa yang tak hadir tu? Jadi saya dapat juga
Cuma yang saya dapat dalam 10 orang. 11 saya tak dapat. Siapa yang ke-11? Itu yang pertama, itu ahli parlimen daripada Simpang Renggam. Simpang Renggam, Dr. Mazli. Katanya dia menghadiri lawatan kerja ke Dublin. Kemudian ahli parlimen Tapah, iaitu Dato' M. Saravanan. Dia terpaksa pergi ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini berhubung dengan tenaga kerja. Saudara. Kemudian satu lagi daripada Bentung. Katanya Bentung dan daripada Taiping. Kedua-dua ahli parlimen Bentung dan Taiping ini kerana jangkitan COVID-19. Ahli parlimen Tambun, iaitu Peja lah. Katanya dia pergi ke Commonwealth di Birmingham. Kemudian ahli parlimen daripada Kuala Pilah. Mungkin dia tak sihat kot. Kemudian ahli parlimen Tumpat kerana menunaikan ibadah haji. Masih berada di Mekah. Ahli parlimen Marang. Ini kita tak tahu. Tan Sri Haji Hadi. Dia tak datang. Dan juga ahli parlimen Bukit Gantang. Ini ahli parlimen Bukit Gantang ni dia antara orang yang melompat. Dan yang ke-11 saya tak tahu siapa. Itu keadaan saudara, maka hari ini undang-undang sebut telah pun dipersetujui bacaan kali pertama, kali kedua dan kali ketiga. Dan kita mengharapkan apabila dibentangkan di Dewan Negara minggu depan, maka segera diluluskan supaya akta ini dapat dilaksanakan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Itu dia, saudara. Sebab itu saya melihat kenyataan Presiden UMNO, Presiden saya, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia mengeluarkan kenyataan, katanya kelulusan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan nombor 3 berkait larangan ahli parlimen bertukar parti seharusnya disambut baik. Kerana kelulusan diperolehi Dewan Rakyat diharap menjadi titik permulaan terhadap usaha untuk pembasmian pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Memang pun saudara, kalau mereka yang melompat parti itu, mereka bukan hanya melakukan khianat pada parti mereka, tapi mereka juga mengkhianati mandat rakyat. Saudara Zainal Abid Saleh Muhammad, saudara Puan Syarifah Apipah, suaranya hilang-hilang. Itu wallahualam kena kuat saja. Saudara Idris Ismail, betul lah ahli parlimen tak tahu malu yang tak datang, Nek Chun. Saudara, dan kata Datuk Seri Zahid lagi, UMNO merupakan mangsa terbesar dalam gejala katak ni yang melompat apabila sejumlah wakil rakyatnya melompat ke parti lain seusai pilihan raya umum yang ke-14. Sebahagiannya adalah mengejar jawatan. Sebahagiannya lagi, kata Datuk Seri Zahid, adalah kerana mereka takut terhadap ugutan pada penzalim. Namun secara umum, politik mereka sama sekali bukan berlandas kepada atas perjuangan. Jadi seharusnya semua juga masih ingat ketika itu lawan UMNO yang menangi pilihan raya umum ke-14 kelihatan sangat senang menghalalkan gejala lompat parti. Sebab itu tadi, apabila membahaskan isu lompat parti, kita dengar juga Dr. Mahathir tak setuju. Dia kata dia tak setuju. Itu biarlah pada masing-masing nak melompat, tak melompat. Jadi alasan mereka kerana penyertaan ahli parlimen UMNO kepada gabungan mereka akan memberi kemudahan buat kerajaan mengubah dasar. Saya kata Datuk Zahid, langit tidak selalu cerah. What you give, you get back. Selepas turut berdepan perihal lompat parti, barulah mereka juga mendesak untuk akta anti lompat parti. Sebab itu, sidang Dewan Rakyat akhirnya memperoleh sokongan 2/3 ahli parlimen untuk rang undang-undang berkaitan larangan ahli parlimen bertukar parti. Akta anti lompat parti akan turut memanfaatkan negara dalam mengurangkan peluang penzalim bermahajalela menggunakan kuasanya. Jadi menggunakan kuasa untuk mengugut atau membeli ahli parlimen sama ada untuk memperkuatkan parti mereka atau melemahkan parti lawan seperti yang dialami oleh UMNO memang tak sewajarnya dihalalkan. Itu kenyataan Presiden UMNO mengalu-alukan bahawa kita telah pun meluluskan undang-undang tersebut, saudara. Dan saya melihat, macam saya katakan semalam, ahli-ahli dan Parti Bersatu tak ada pun mengambil bahagian, 1-2 orang lah. Mungkin mereka malu lah. Tapi bila mereka menyokong, di mana letaknya rasa malu, aib yang harus mereka pikul. Kerana mereka adalah yang melompat. Sebab itu, saya juga mendapat kenyataan daripada pemerhati rasuah Malaysia. Itu Malaysian Corruption Watch.
MCW. Kerana MCW mahu supaya pihak berkuasa menyiasat akaun bank, keluarga dan kroni ahli politik yang telah melompat parti. Ini adalah susulan daripada pembentangan rang undang-undang larangan lompat parti. Menurut Presiden MCW, iaitu Malaysian Corruption Watch, Saudara Jais Abdul Karim, beliau menegaskan perkara tersebut penting kerana kemungkinan besar keluarga dan kroni ahli politik berkenaan turut bersubahat ataupun telah pun dieksploitasikan. MCW bimbang tindakan melompat parti ini turut melibatkan hal berkaitan kewangan sama ada imbuhan atau jawatan tertentu. Sebab itu, RUU larangan lompat parti yang telah dibentangkan dan diluluskan Dewan Rakyat disambut baik oleh Malaysian Corruption Watch. Jadi, yang mana yang melompat tu saya katakan sama ada yang melalui scheme of thing, maka SPRM wajarlah membuka siasatan. Bahawa memang saya yakin adanya unsur-unsur pembelian, ada unsur korupsi politik. Ini berhubung dengan anti lompat parti. Saudara Nur Zaman, Tuan Mahdi yang suruh ni, dia sign Azmin Ali lompat jatuhkan parti pemerintahan Pakatan Harapan. Tak tahulah saya saudara. Kalau lama dia kata habislah hancing semburit lompat masuk baik. Saya tak tahu. Mereka nak lompat balik ke, nak terus. Tapi saya yakin parti mereka tidak akan mengizinkan untuk mereka kembali sebagaimana UMNO. UMNO sudah pasti tidak akan menerima orang-orang yang jadi katak ni saudara. Dan sebab itu, naib Presiden UMNO, Datuk Khalid Nordin juga melihat bahawa dia kata dunia politik disajikan dengan desas-desus mengenai dana politik yang diterima oleh beberapa pemimpin. Tapi sejauh mana kebenaran dakwaan tersebut? Oleh itu katanya biarlah mahkamah dan proses undang-undang yang menentukan. Katanya beliau menekankan negara ketika ini memerlukan satu undang-undang dan kerangka amalan yang khusus dan jelas berkaitan dengan pendanaan politik. Selepas kita bercakap soal lompat parti, kita juga perlu ada satu undang-undang tentang pendanaan politik. Bukan tak boleh terimalah, tapi kena nyatalah dari mana anda dapat. Ada parti-parti politik yang mendapat bantuan kewangan daripada negara luar. Ini bahaya saudara. Dan jangan sama sekali kita melihat bahawa pembiayaan politik ini negara akan tergadai. Kadang-kadang dulu saya ingat dalam 7-8 bulan dulu pun saya dah bercakap. Seandainya wang itu dijadikan sebagai alat untuk merampas kuasa, maka kalau saya nak jadi Perdana Menteri pun, saya cari satu orang yang boleh taja saya, bawa balik sini 2-3 bilion, saya hamburkan, akhirnya saya masuk bertanding jadi Presiden, sayalah jadi Perdana Menteri. Apakah itu natijahnya? Kita tidak mahu. Tapi Alhamdulillah hari ini saudara, saya yakin warga cinta damai, ahli-ahli UMNO, peringkat Kak Rombi, mereka sudah menolak. Soal politik wang ini mereka sudah tolak. Beri kami ambil. Tapi untuk kami memberi undi keyakinan pada anda, kalau tidak seorang yang benar-benar ada merit ataupun mempunyai wibawa, tidak akan disokong saudara. Itu berhubung dengan pendanaan politik. Yang banyak orang kecoh lah kata parti itu dapat duit, parti dapat duit untuk berkempen dan sebagainya. Tapi kepada warga UMNO, Alhamdulillah kali ini kita tidak akan menggunakan wang yang besar. Sebab ahli-ahli calon-calon yang kita turunkan kali ini tidak akan mengamalkan politik wang. Kerana mereka adalah calon muda, muka baru dan mereka hadir untuk menjanjikan khidmat bakti yang sebaik mungkin. Saudara, Saudara Syamsul Anwar, keliru rakyat dibuatnya. Paling bahaya politik dari dana politik dari Yahudi, Saudara Aceh Bentayan. Benar. Ini juga ada diwawarkan, tapi kita tak ada bukti. Yang cuma ada bukti adalah pihak bank negara. Atas kemasukan wang dari luar itu, mereka boleh trace ataupun boleh lihat dari mana datangnya punca wang itu. Ada juga dapat daripada Soros. Dapat macam-macam negara. Kadang-kadang mereka, kenapa mereka sanggup memberi dana politik? Kerana mereka ada niat sesuatu. Bagi saya tentulah niat yang tak baik. Sama ada untuk mendapatkan kontrak besar.
Saudara Zakaria Hashim, Tuan Mahathir bukan tidak setuju. Dia cuma bertanya macam mana jika selepas PRU tak ada parti yang ada majoriti. Adakah jika ada kerajaan? Dia pun tak faham. Kalau tak ada parti yang majoriti, merge. Itu bukan lompat parti nama dia. Yang lompat parti ni, kau keluar daripada parti A masuk parti B. Tapi kalau parti A dapat, macam saya katakan sekarang ni, kita akan menghadapi pilihan raya. Saya melihat terus terang, mungkin Tuan Dr. Mahathir juga dia sedar. Lepas pilihan raya, daripada 222 kerusi, saya dah bercakap lalu yang saya lihat bahawa pecahannya. 55 kerusi parlimen itu berada di Sabah dan Sarawak. Okey, cuma yang di Semenanjung ni tinggal 167. Daripada 167 itu, yang tinggal untuk parti-parti yang berasaskan pada Melayu ini, saya ingat dalam 120 lebih saja, iaitu 167 tolak 40 DAP, atau 37 atau 40 lah, untuk mudah kira 40. Kalau DAP dapat 40. Jadi tinggal 127. Daripada 127 ni lain nak direbutkan antara UMNO, antara Keadilan, antara PAS, Pejuang, bermacam-macam parti yang lain. Tetapi saya melihat, saya yakin bahawa tentulah UMNO akan mendapat sekurang-kurangnya kalau dia bertaring 120 kursi. Kerana ada juga kursi-kursi parlimen yang akan ditandingi oleh UMNO, di mana calon-calonnya berhadapan dengan pengundi yang jumlah majoritinya walaupun Melayu, tetapi bukan Melayu, ada sekitar dalam antara 40-45%. Ini yang sukar. Kerana mereka yang ada 40-45%, walaupun minoriti, tapi kalau calon katalah datang daripada Parti Keadilan, tentulah pundi-pundi yang simpati, sympathizer, ataupun mengikut kempen-kempen daripada DAP, mereka akan memilih Parti Keadilan. Yang dilihat dalam kemah mereka, sama ada kemah besar ke kemah kecil, tak timbul. Jadi daripada 127, maka katalah Keadilan dapat 30 atau 40. Kalau ikut yang dulu, dia dapat 51. Kalau 127 tolak 51, tinggal lagi 76. Kalaulah semua 76 itu UMNO dapat, tak boleh tubuh kerajaan juga. Bagaimana dengan PAS? Tak kalah, tak dapat langsung. Saya tak kata PAS akan ruyup, tetapi daripada 18 kerusi itu, tentulah PAS juga akan dapat. Saya mungkin dalam keadaan sekarang ni, orang marah dengan cara lebay-lebay ni, mentadbir, mereka hilang kepercayaan. Mungkin calon-calonnya dapat antara 8 ke 11 kursi. Jadi daripada 97 tinggal tolak 8, tinggal lagi 66. Bagaimana dengan Amanah? Amanah dia dalam kelompok kumpulan pakatan. Amanah, Keadilan dan DAP. Sekarang ini Amanah ada 11 kursi. Okeylah, rakyat dah sedar dan sebagainya. Mungkin dapat 8 ke, 7 ke, atau 11 ke, atau penambahan. Jadi akhirnya tak boleh nak tubuh kerajaan. Tidak ada satu parti yang dapat majoriti. Kalau ini berlaku macam mana? Itu yang dilontarkan oleh Tun Dr. Mahathir. Saya agak setuju juga pandangan itu. Tapi tidak mengizinkan ahli parti itu melompat. Biarlah pimpinan parti itu membuat satu pembentukan, satu coalition, satu kerajaan campuran, itu diizinkan. Boleh. Kerajaan campuran diizinkan. Terpulanglah pada mereka untuk memilih. Tapi masalahnya sekarang, saya melihat mereka bukan nak menyelamatkan keadaan. Yang penting bagi mereka nak jadi Perdana Menteri. Ini persoalannya. Sebab itu UMNO harus berusaha sebaik mungkin untuk menjadi dominan. Seandainya UMNO dapat 90 kursi, saya rasa mengikut sejarahnya, UMNO bertanding 120 kursi. Kalau dapat 120, mudah terus tubuh kerajaan. Tapi seandainya tak dapat 120 kursi, mungkin dapat antara 90 ke 100 kursi, maka dia terpaksa mengadakan coalition. Dan saya melihat benda ini, dia punya fixed deposit yang UMNO ada di Sabah. Sabah ada 24 kursi. Kalau ikut pilihan raya yang lalu, UMNO dapat lebih kurang 17 kursi. Kalau 17, di Semenanjung ni ada dapat 90, dapatlah 107. Pun belum dapat tubuh kerajaan. Sekurang-kurangnya, untuk tubuh kerajaan, dia kena ada sekurang-kurangnya 112 kursi. Tak dapat 112 kursi, tak boleh tubuh kerajaan. Kerana di kalangan ahli parlimen 222. Tapi kalau dengan hanya 112 kursi,
anda merupakan parti walaupun dominan tetapi parti yang amat lemah. Di sini letaknya rang undang-undang pindaan anti lompat parti. Supaya parti yang lemah itu tidaklah terus terjerumus untuk hilang kuasa. Ini keadaannya, saudara. Ataupun supaya bila ada coalition government, adanya pembentukan dua buah parti yang bercantum. Sebab saya jangan lupa, Datuk Abang Johari dia kata awal-awal, di Sarawak ada 35 kerusi. Dia yakinlah parti dia akan dapat, daripada 35 kerusi itu dia dapat lebih kurang dalam 24. So 24 kerusi yang dimiliki oleh gabungan parti Sarawak ini, mereka mau melihat manakah parti yang majoriti dapat keyakinan dalam pilihan raya akan datang. Seandainya UMNO dapat 100, maka dia datang dengan 25 kursi, bolehlah tubuh kerajaan. Kalau kita ada 90 kursi. Dan di Sabah pula dapat membantu dengan 17 kursi. 17 campur 90, ada 100. Benda ini saya tahu banyak orang tak suka nak dengar. Tapi saya bercakap ini realiti. Saya tiap-tiap malam menyatakan realiti. Sebab itu janganlah kita saling memaki-maki hamun antara satu parti dengan parti yang lain. Tetapi banyak orang tanya. Banyak orang bertanya bagaimana kedudukan dengan Parti Pejuang. Dapatan saya, Parti Pejuang, saya minta maaf. Untuk kali ini, hilang deposit lagi. Sebab nak tubuh cawangan pun tak mampu. Tak ada orang nak masuk. Mereka dah hilang kepercayaan. Sebut saja Pakatan Harapan, rakyat masih lagi dalam dendam di hati mereka. Begitu juga dengan Parti PAS dan Parti PBM. Mungkinlah PAS tu adalah, maaf sedikitlah di kalangan warganya. Mereka ada kewalakan pada pemimpin, pada parti mereka. Tetapi dengan keputusan, seandainya PAS masuk bertanding menggunakan lambang Perikatan Nasional, tentulah perkara ini mengecilkan hati dan perasaan warga PAS. Kerana mereka selama hari ini berjuang atas nama PAS dan menggunakan lambang bulan. Sebab itu saya lihat kadang-kadang apabila Nek Amar, mula dia serang, dia kata apa salahnya kalau PAS guna lambang Perikatan Nasional, sedangkan UMNO tak pernah menggunakan pun lambang UMNO-nya. Ini bagi saya bagal. Dia tak membaca sejarah. UMNO dari awal-awal lagi hadir sebagai parti perikatan. Bila datang pilihan raya, UMNO parti perikatan. Selepas itu adanya Barisan Nasional, di mana PAS juga pun ada dalam tu. UMNO kekal dengan Barisan Nasional. Cuma PAS, mereka selama ini bangga dengan parti bulan. Dan tiba-tiba sekarang ni dah tak ada bulan. Apakah bulan sudah tidak lagi bulan bertambah gerhana? Itu keadaannya. Saya yakin warga akan umbi PAS, tentulah mereka kecewa. Dan untuk itu, PAS sekarang ni berganding dengan tiga ni dalam gabungan Perikatan Nasional, iaitu Parti PBM, Parti Pribumi, yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, PAS dan Parti Gerakan. Saya tidak nampak Gerakan akan dapat sebarang kursi. Pilihan raya lepas, Gerakan gulung tikar habis dah. Di Penang tak bernyawa dah, tak samimpi lah. Sebab warga keturunan bukan Melayu, khususnya warga Cina, kalau mereka dapat keputusan A tu A lah. Dia tak macam orang kita ni sekejap boleh mudah beralih angin. Tidak. Coca-Cola Mall, Semurid rebut jawatan Presiden Bersatu. Itu terpulang. Lagi dia pegang jawatan Presiden Bersatu, lagi huyup hilang wang pertaruhan. Sedangkan untuk dapat wakil mereka, saya tak nampak lah. Saya tak nampak Ahli Bersatu akan dapat memenangi mana-mana kerusi. Kerana majoriti di kalangan mereka terdiri daripada katak-katak lompat dulu. Kalau mereka nak bertanding pun masuk ke gelanggang kali ini. Kalau macam di Terengganu, takkan apa ini Ulu Terengganu nak pilih balik orang macam Rasul. Macam di Jeli. Takkan warga Jeli nak mengundi kepada Datuk Mustafa Muhammad. Begitu juga kalau macam di Ketereh. Dulu pun dah kalah dah Bersatu, Jidin. Begitu juga di Tanah Merah. Banyak orang menyatakan pada saya, kata ni Tanah Merah tu Bersatu kuat. Ikmal. Saya kata orang tengok kerana dia banyak duit. Tapi kali ini orang tidak melihat wang adalah segala-galanya. Saya pungguk tak merindukan bulan lagi. Saya Wan Safi, pungguk tak merindukan bulan lagi dah.
Bulan dah gerhana, Saudara Amin Jack. Itu keadaannya. Saudara jangan kecil hati, jangan marah kat saya. Sebab apa? Sebab kepimpinan sudah memperlihatkan tauladan tidak baik pada ahlinya. Dah elok-elok ada muafakat nasional. Dulu, apabila kita ada muafakat nasional, saya dah kira dah. Minima. Kalau UMNO dan Barisan Nasional, bersama dengan PAS dalam muafakat nasional, paling sikit pun saya kira dapat 130 kerusi. Malahan, PAS bolehlah untuk meneruskan dia punya kepimpinan di Kelantan tanpa diganggu-gugat. Cuma ada permasalahan sedikit di Terengganu dan di Kedah. Tapi hari ini, bila PAS dah tidak lagi bersama dengan UMNO, Barisan Nasional, dalam muafakat nasional. Jadi macam mana nak cari ini 130? UMNO pun terkesan. Saya tak kata UMNO mendapat laba yang besar. Memang kesan ketiadaan muafakat nasional, UMNO juga terkesan. Sebab itu, bila saya memberi pencerahan, saya berpijak di bumi nyata. Melihat data-data yang terkumpul pada saya, bahawa UMNO mungkin dapat antara 80-90 kursi. Daripada 120. Mungkin berusaha untuk dapat 120. Kalau UMNO bertanding 120, agak mustahil lah. Tetapi, warga UMNO mungkin marah dengan saya. Sampai saya selalu bercakap, kita kena berpijak di bumi nyata. Sebab itu, untuk akan datang, suka tak suka, besar kemungkinan kerajaan selepas pilihan raya umum yang akan datang, terpaksa mewujudkan the coalition government. Satu kerajaan campuran. Dan macam mana kata Datuk Lokman Adam, dia menggambarkan besar kemungkinan antara UMNO dengan PAS dan PBM. Saya minta maaf, yang ini saya kurang bersetuju. Tapi masing-masing, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Sebab saya melihat PBM tak akan ada. Tak ada kursi. Minta maaf lah. Saudara mungkin marah dengan saya. Marahlah. Tapi saya memberi realiti. Di mana kursi daripada Parti Pribumi yang boleh mendapat yakin rakyat. Di mana? Paguh. Saya dah ulas lebih banyak lagi. Masjid Tanah. Takkan ada kursinya. Begitu juga dengan Wabi Rosul. Di Ulu Terengganu. Di Jeli. Di Larut sendiri pun. Mengelupurlah Datuk Hamzah. Tak dapat. Begitu juga di Bagan Serai ke Parit Buntah. Pun tak dapat juga. Saya tak nampak. Sebab mereka ini terdiri daripada golongan katak-katak yang melompat. Begitu juga di Gelugu. Tasik Gelugu ke Bukit Gelugu. Tak ada, saudara. Seri Gading, saya rasa untuk kali ini Seri Gading all out. All out Seri Gading. Begitu juga di Seramat. Ataupun di Batu Pahat. Tak ada. Sebab itu dalam keadaan sekarang ini, UMNO, okey, kita insya-Allah akan dominan. Jadi, PBM Parti Perkhianat. Rakyat tolak. Memang rakyat akan tolak habis-habisan. Itu keadaannya, saudara. Tetapi, kalau keadaan yang tangle into... Sebab itu, warga UMNO kena kerja keras. Berusaha untuk mendapatkan sekurang-kurangnya. Kalau kita ada 110 kerusi daripada 120 yang kita tanding ini, dan dengan bantuan daripada sahabat kita. Jangan lupa, di Sarawak itu, dia adalah sahabat yang lama, sahabat kekal. Cuma bila dia melihat, kalau kita gagal untuk mendapat majoriti di Semenanjung, dia terpaksalah bercampur dengan mana-mana parti yang dapat majoriti. Itu kenyataan Datuk Abang Johari. Kita kena terimalah hakikat itu, saudara. Jangan marah ke dia. Sebab dia nak menyelamatkan rakyat Sarawak. Di Sarawak, dia kata dia nak bekerjasama dengan kerajaan pusat. Tapi biarlah kerajaan yang kukuh. Kalau parti di Semenanjung ni, setakat 60 kursi saja, dia pun tak tahu nak pilih mana. Saudara, Melaka, Johor, mana? Melaka, Johor, kita dah sapu habis. Lingkuplah Midin. Coca-Cola Mall. Saya nak kata melingkup pun tidaklah. Tetapi saya tidak nampak. Tidak ada cahaya untuk parti PBM. Sebab itu hari ini, saya melihat kenyataan daripada Datuk Hamzah Zainuddin. Sebab dia menzahirkan kekecewaan kerana mesyuarat Majlis Tinggi Parti Perikatan Nasional yang didominasikan oleh parti PBM, mereka kecewa terhadap tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang dilihat tidak bersungguh dalam memenuhi terma-terma penting yang terkandung dalam perjanjian antara beliau dengan Perikatan Nasional.
Perjanjian itu antara Datuk Ismail Sabri dengan Perikatan Nasional, bukan dengan UMNO. Tak boleh nak kata UMNO yang salah. Ada pula keterangan daripada Ketua Penerangan daripada Negeri Sembilan. Dia kata bahawa Datuk Ismail Sabri ini mendapat tekanan daripada kluster mahkamah. Kononnya, saya nak bagi tahu pada anda, jangan gelar orang kluster mahkamah. Sebab lepas pilihan raya nanti, ramai daripada Parti Peribumi Bersatu ni akan menjadi kluster mahkamah. Jangan. Jadi mereka mengatakan bahawa tekanan daripada kluster mahkamah yang tidak mengizinkan Datuk Ismail Sabri menunaikan janjinya. Itu antara dia lah. Terpulanglah. Susah Agung Datuk Sri Hamzah pula dia kata PN akan menghantar delegasi untuk menemui Datuk Sri Ismail Sabri bagi membincangkan pelaksanaan terma-terma perjanjian tersebut. Apa termanya? Tak lain dan tak bukan nak jawatan Timbalan Perdana Menteri dengan harapan bila jadi Timbalan Perdana Menteri itu, bolehlah dapat menang 1-2 kursi. Yang saya katakan, rakyat tak peduli dah. Sebab kita dah hampir. Kita semakin hampir. Apabila tadi, akta anti lompat telah pun terlaksana, maka bagi saya jelas. Pilihan raya at any time now. Itulah yang dituntut oleh Parti Pembangkang, khususnya keadilan, DAP dan amanah. Dan sekarang ni telah adakan reform ataupun islah dalam menentukan kedudukan ahli-ahli parlimen. Dan mereka setuju. Dan dalam keadaan begini, sebab itu MOU persefahaman pun dah tak ada keperluan lagi. Nak tunggu buat apa lagi lama? Lagi lama kita tunggu, lagi teruk kedudukan ekonomi dunia, ekonomi negara kita. Dan lagi cepat kita mengadakan pilihan raya, lagi mudah untuk kita mentadbir negara ini dengan sebuah kerajaan yang kukuh. Itu saja. Saudara Rosdin, bosku terbaik. Well, ini terpulang kepada kedudukan kita. Kedudukan UMNO dalam pertandingan pilihan raya akan datang. Dan banyak benda yang harus kira. Sebab itu, Datuk Ismail Sabri kata memang ada banyak lagi perkara perundangan yang perlu diselesaikan. Tapi bila mesyuarat diadakan oleh Perikatan Nasional yang dihadiri oleh Tan Sri Adi Awang, Depah, Datuk Sri Jeffrey Kitingan daripada STAR di Sabah ya. Datuk Sri Yong Teck Lee, SAPP di Sabah dan Senator Dominic Lau Gerakan. Jadi mereka menzahirkan rasa marahlah. Kononnya Datuk Ismail Sabri ada perjanjian terutama tentang jawatan. Bagi saya nak buat apa lagi jawatan dan nak ke pilihan raya. Kalau itu keadaannya nak tunggu apa lagi? Saya dah selalu bercakap, tunggu apa lagi Parti PBM? Tekanlah hutang. Yang selama ini kamu katakan, apabila Tazimuddin tekan saja hutang, maka runtuhlah kerajaan, silakan. Rakyat menanti dengan penuh harapan. Dan kita akan berterima kasih. Tapi untuk mengundi tak ada lah. Saudara Zuan Farmer, PN terbaik masa kini, Perikatan Nasional terbaik masa kini. Ya ke? Jangan lupa 17 bulan, brother. Tak kurung. Macam mana? Wujudkan darurat. Lepas tu bagaimana? Waktu PN naik sebagai parti menaruhi kerajaan. Katanya, dah gunakan wang daripada tabung negara, dari kantor negara. Katanya waktu itu. Sebab itu kita bertanya, apa dah jadi? Waktu pengumuman itu, kerajaan akan menggunakan sejumlah 600 bilion untuk ransangan ekonomi. Kita nak tanyalah. Apakah 600 bilion itu telah diguna pakai? Kalau tak pakai, apakah ia dalam akaun? Sudahkah 600 bilion itu dibawa ke parlimen? Ini persoalannya. Kalau saya kata PN terbaik itu, dia kena jawablah persoalan ini. Begitu juga apabila darurat diumumkan. Pembelian vaksin. Berbilion, bukan sekupang dua, saudara. Berbilion. Saya ingat lagi. Bantuan kononnya untuk bantuan keluarga. Pak Saleh lah, Makcik Kiah lah, dan apakah semua dapat? Rakyat tak lupa. Sebab itu saya katakan rakyat menanti dengan penuh dendam terhadap Perikatan Nasional. Jadi kalau saudara kata Perikatan Nasional terbaik, saya pulanglah pada rakyat. Ialah semua orang merasakan bila mereka mengendung bayi mereka akan merasakan bayi mereka yang terbaik. Walaupun bayi itu penuh ada cacat. Bukan kita nak mencela, tidak. Memanglah kita ada anak. Kita kandung anak kita. Kadang-kadang anak kita tu mungkin cacat sedikit. Tapi kita merasakan anak kita yang terbaik. Itulah keadaannya.
Nurizzan Said. Saya tak mau mencarut. Saya amat mengharapkan agar warga yang menyantuni saya sentiasa berfikiran terbuka. Saya cuma memberi pencerahan. Apa yang saya nak nak pertikaikan orang. Sebab itu saya katakan UMNO harus bersedia untuk berusaha menjadi parti dominan. Dan kalau berlaku kerajaan campuran pun, bila UMNO dominan, dapatlah kita mewujudkan dasar-dasar yang lebih baik untuk rakyat. Itu cerita dia, saudara. Sebab memanglah ramai orang tidak mahu adanya kerjasama dengan DAP. Tapi jangan lupa, 40 kursi paling kurang pun DAP akan sapu. Sebab itu, keadilan tidak mampu untuk mengenepikan DAP. Sebab dia merasakan kalaulah keadilan dapat 51 kursi ataupun 60, dia campur dengan DAP, dia ada 100. Mungkin pada dia dapat amanah, meningkatkan undi. Dia ambil daripada parti PAS, jadi tambah 18. Jadi dia adalah level 120. Dia boleh tubuh kerajaan. Jadi saudara, jangan kita nafikan. Ini saya memberi gambaran. Jangan marah dengan saya, saudara. Saya bukan nak mengatakan, saya tak payah carut lah. Tak payah carut. Saya hanya memberi pencerahan. Ini gambaran kedudukan politik negara kita. Di saat-saat kita minta. Sebab itu dulu, kalaulah seandainya, waktu selepas pilihan raya negeri Johor itu hari, kita adakan pilihan raya sesegera mungkin. Mungkin keadaan berubah. Kerana waktu itu keadilan tidak ada kekuatan. Keadilan dah kalah di Johor, di Melaka, di Sarawak. Waktu itu. Tapi, dan dia timbul balik sekarang ni, kita nak buat macam mana? Dan, lagi lambat kita tangguhkan pilihan raya, lagi banyak fitnah akan menyerang. Itu keadaan yang saya nyatakan dulu, yang saya marah sangat-sangat. Kita hendakkan pilihan raya segera. Dan terpulanglah pada pimpinan. Anda yang berada di anjung kuasa, apakah anda masih mahu berkuasa terus? Ataupun anda merasakan bakal hilang kuasa, sebab itu dilewatkan pemilihan parti dan sebagainya. Semalam sudah pun ada pertemuan. Top 5. Presiden parti, Perdana Menteri, naik-naik presiden. Cuma saya tak sukalah. Tak seronoklah. Kenapa gambar itu perlu ditularkan? Pertemuan yang dianggap rahsia antara pimpinan parti kita, tak perlu kita tularkan. Orang nak tunjuk buat apa? Apakah nak tunjuk bahawa aku dapat tahu segala-galanya? Tak ada keperluan. Saya tahu semalam sebab saya ada di tingkat 38, saya ada di tingkat 36 di Ibu Pejabat UMNO. Saya tak bercakap pun. Kadang-kadang ada benda yang rahsia, kita kena rahsia lah. Ya, Saudara Razani, Saudara Idris Ismail, kalau nak mencarut tak payah nonton lah. Betul. Janganlah, saya haraplah anda. Kita ni warga cita damai. Berbahasalah dengan sebaik mungkin. Jadi supaya anda tidak terus mencarut, kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.